Salam sejahtera semua. Saya Lawrence Aliun daripada SMK Penapin Keningau akan memberi perkongsian tentang salah satu elemen yang paling penting dalam penulisan karangan, yaitu pendahuluan. Perkongsian saya ini adalah berdasarkan pemahaman saya dalam modul penulisan yang guru saya kongsikan. Tips-tips yang akan saya kongsikan lebih sesuai digunakan dalam penulisan karangan tidak berformat, seperti pendapat atau perbincangan. Tips ini juga boleh digunakan dalam penulisan lain, seperti karangan berformat, tetapi perlu disesuaikan sedikit mengikut format yang telah ditentukan. Baiklah, mari kita mulakan. Pendahuluan amat penting dalam satu karangan, karena memberi gambaran awal tentang kemampuan murid menulis karangan. Pendahuluan juga memberi gambaran bahwa murid mengetahui isu yang bakal dibincangkan dalam karangan, dan sekaligus mempengaruhi tanggapan pemeriksa terhadap keseluruhan karangan itu sendiri. Seterusnya, penulis sama sekali tidak dibenarkan untuk menyentuh isi utama atau jawaban yang ditanya dalam kata kunci soalan. Sebenarnya, terdapat banyak jenis pendahuluan yang boleh diaplikasikan seperti bentuk definisi, bentuk isu semasa, bentuk fakta sejarah, bentuk kreatif, dan banyak lagi. Namun, murid boleh memilih jenis pendahuluan yang mudah, tetapi berkesan mengikut kehendak soalan. Baiklah, terdapat dua elemen asas yang penting dalam penulisan pendahuluan, yaitu ayat rangsangan yang diwakili oleh ER dan ayat arahan yang diwakili oleh EE. Kedua-dua elemen ini boleh berpandukan teknik TIK, yaitu tema, isu, dan kata kunci. Oleh itu, kita gunakan sahaja teknik TIK agar kita mudah mengingati perkara yang perlu disentuh dalam pendahuluan karangan. Mari kita lihat kedua-dua ayat rangsangan dan ayat arahan dengan lebih terperinci. Ayat rangsangan berfungsi untuk memperincikan atau menjelaskan isu berkaitan dengan tema yang diberikan dan memberi gambaran bahwa kita memahami apa yang perlu dibincangkan berdasarkan kehendak soalan. Ayat rangsangan terdiri daripada beberapa ayat yang mengandungi tema, isu, huraian yang menyokong isu, contoh isu, dan kesan terhadap isu tersebut. Maknanya, apabila kita sudah menyebut tema yang bakal dibincangkan, maka kita perlu timbulkan isu yang paling sesuai dalam karangan. Contohnya, apabila tema karangan ialah bersukan, maka isu yang boleh dibincangkan ialah masyarakat kita dikatakan kurang mengamalkan aktiviti sukan. Selain itu, apabila tema karangan ialah semangat patriotisme, maka isu yang boleh ditimbulkan ialah semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Setelah menyatakan isi umum tersebut, maka huraian, contoh, dan kesan terhadap isu tersebut perlu dinyatakan. Sebagai cadangan untuk rekan semua, Anda boleh menggunakan teknik seperti ini untuk mengembangkan ide dalam setiap perenggan. Bahagikan semua kata kunci soalan kepada 3 pembahagian seperti berikut. Jika kata kunci dalam soalan terletak pada bahagian 1, maka kita boleh menggunakan bahagian 2 dan bahagian 3 sebagai bahan untuk merangsang ide pada mana-mana bahagian, sama ada perenggan pendahuluan atau perenggan penutup. Sila rujuk jadwal berikut untuk lebih memahami teknik ini. Kita beralih pula kepada ayat arahan. Ayat arahan memberi fokus kepada kata kunci yang terdapat dalam soalan. Kata kunci perlu disentuh untuk menunjukkan skop isi yang bakal dihuraikan. Ayat arahan menunjukkan bahwa kita sudah bersedia untuk memberi hujah-hujah pada bahagian perenggan isi. Oleh sebab dalam penulisan menuntut kita dari aspek bahasa, maka kita perlu memasukkan ungkapan menarik, sama ada peribahasa dan penggunaan
kosakata atau frasa yang menarik. Ungkapan menarik seperti peribahasa boleh diselitkan di mana-mana ayat yang sesuai, sama ada di permulaan ayat, di pertengahan, maupun di bahagian akhir. Terpulang kepada kebijaksanaan kita untuk menyelitkan pada mana-mana bahagian ayat yang sesuai. Selain itu, pemilihan kosakata mestilah mengikut laras bahasa yang sesuai dengan tema soalan. Pemilihan kosakata juga mestilah tepat berdasarkan situasi atau keadaan yang dirujuk dalam ayat yang dibina. Baiklah, kita teruskan pula kepada contoh soalan supaya kita lebih memahami elemen-elemen ini. Amalan gaya hidup sihat amat penting dalam menjamin kualiti hidup yang lebih bermakna. Huraikan cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Sebelum kita teruskan, kita perlu menganalisis soalan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik TKF dan SES. T atau tema dalam soalan ini adalah gaya hidup sehat. K atau kata kunci dalam soalan ini adalah cara-cara. F atau format bagi soalan ini adalah tidak berformat, yaitu karangan pendapat. Seterusnya, S yang mewakili siapa yang perlu melakukan sesuatu perkara tersebut, ialah golongan masyarakat atau kita sendiri. E yang mewakili apa yang perlu dilakukan adalah mengamalkan gaya hidup sehat. S yang mewakili siapa sasaran bagi perkara yang dilakukan adalah golongan masyarakat atau kita sendiri. Nampaknya kita sudah selesai menganalisis soalan. Sekarang, mari kita lihat contoh pendahuluan karangan. Anda digalakkan untuk membaca pendahuluan karangan ini terlebih dahulu, sebelum kita meneliti ayat dalam pendahuluan karangan ini satu persatu. Baiklah, mari kita lihat ayat pertama dan ayat kedua dalam pendahuluan ini. Perkara yang disentuh dalam ayat ini adalah tema. Tema yang terdapat dalam soalan dirangsang secara umum dalam ayat tersebut. Kita lihat pula ayat ketiga dan ayat keempat dalam pendahuluan ini. Perkara yang disentuh dalam ayat ini ialah isu dan huraian yang menyokong isu. Isu yang ditimbulkan ialah masyarakat semakin alpa dengan amalan murni ini. Huraian yang menyokong isu tersebut ialah masyarakat kurang kesedaran dan bersikap kurang peduli terhadap amalan gaya hidup sehat. Penanda wacana yang digunakan pada ayat huraian mestilah sesuai. Kita beralih pula kepada ayat kelima sehingga ayat ketujuh. Perkara yang disentuh dalam ayat-ayat ini ialah contoh isu. Contoh yang lebih terperinci amatlah digalakkan. Contoh boleh diperincikan dengan memberikan keterangan setiap contoh yang dinyatakan. Kita beralih pula kepada ayat yang seterusnya. Perkara yang disentuh dalam ayat ini ialah kesan daripada isu. Penulis boleh menyatakan kesan positif, kesan negatif, atau kedua-duanya sekali, mengikut kesesuaian dan bergantung kepada isu yang dinyatakan. Baiklah, mari kita lihat pula kepada ayat arahan dalam pendahuluan karangan ini. Kata kunci dalam soalan ini yaitu cara-cara perlu disentuh untuk menunjukkan skop isi yang bakal dihuraikan. Nampaknya kita sudah selesai meneliti setiap ayat dalam pendahuluan karangan ini. Sebenarnya, terdapat banyak teknik penulisan pendahuluan. Cara yang saya kongsikan hanyalah salah satu sahaja. Gunakan mana-mana teknik yang diajarkan oleh guru kita masing-masing, asalkan menepati ciri-ciri penulisan perenggan pendahuluan. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Semoga rekan-rekan mendapat manfaat. Jumpa lagi. Bye.